Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan kasih sayang dapat sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib secara berjemaah dan dapat sama-sama duduk dalam majlis ilmu, kuliah ilmu. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan muslimin muslimat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok lagi sambungan kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa. Iaitu sambungan daripada pengajian kuliah yang minggu lepas berkenaan dengan janjian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sembahyang subuh secara berjemaah 40 hari, yakni tidak hilang walaupun satu rakaat, yakni tidak masbuk, sempat takbiratul ula bersama dengan imam, maka dua kelepasan yang dijanji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama iaitu pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dicabut akan sifat-sifat nifak, sifat-sifat yang merosakkan akan amalan-amalan, ibadah-ibadah, kebajikan-kebajikan yang kita buat. Jadi besar kelebihan yang Nabi janji dan Allah SWT nak beri kepada orang-orang Islam, orang beriman yang jaga sembahyang fardu subuh secara berjemaah, terutama yang berjalan kaki-kaki ke rumah-rumah, ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi besar kelebihan yang Allah Taala nak beri, dan kita sebagai hamba dia maka tidak dapat tidak biar berasa jelira nak retek, nak akan janji-janji yang Nabi sebut ini. Sebab apa besar kelebihannya? Sebab susah nak buat tuan-tuan muslimin muslimat yang dihormati Allah Taala. Barang yang payah, yang susah nak buat, tentu ganjaran dia besar, ganjaran dia lumayan. Bukan kata hak akhirat saja, hak dunia pun lumayan juga. Kerja payah, sesuatu pekerjaan yang susah, yang sukar, payah kerjaan buat dia, gaji orang bayar mahal, tinggi, lumayan. Ni janji ataupun gaji yang dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang sanggup bersusah payah, yang sanggup meninggalkan akan selimut-selimut mereka,
yang sanggup meninggalkan akan pelukan isteri-isteri mereka, yang mari ke rumah Allah Subhanahu wa taala, besar kelebihan dia, Allah taala nak beri. Jadi bila pekerjaan yang susah, yang payah, Allah beri ganjaran yang cukup besar. Maka rebutlah peluang ataupun janji-janjian yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Selamatlah daripada api neraka Allah SWT. Dan yang kedua, nak selamat daripada sifat nifak. Ni pun besar juga tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sifat nifak ni sifat yang merosakkan akan amalan-amalan kita. Walaupun pakai jubah, walaupun pakai serban, walaupun janggut sekat dada, siap merah lagi, bubuh hina, orang tengok Allah bisanya. Tapi dalaman dia, kalulah banyak penyakit-penyakit, nescaya amalan-amalan yang dia buat tersebut Allah Ta'ala tolak, tak terima belaka. Allahu Akbar. Sebab tu jangan mudah tipu daya dengan iblis yang sentiasa nak merosakkan, nak memunahkan akan amalan-amalan yang kita buat. Kalau berpuasa dia suruh royak ke orang. Kalau buat tahajud malam-malam dia suruh royak beritahu orang. Setan ni pandai. Kita pun wak lelok tanyalah macam-macam. Lagu ni wak tanya. Lagu manakah ustaz pandangan ataupun apa nama ni, hukum ni begini-begini. Pandai iblis ni. Padahal ada pada hati-hati dia supaya orang tahu dia bangun tahajud sembahyang malam-malam. Orang tahu dia baca Quran 2-3 juz malam-malam. Nak suruh lagu tu. Kalau lagu ni lah amalan-amalan kita ada penyakit dipanggil. Hak ni yang kita bimbang. Kalau sembahyang tu tunggal-tunggil, suku sembang. Tapi dalam keadaan adanya apa nama penyakit-penyakit dalam ibadat-ibadat, hak tu kita tak sih, hak kita nak buangnya. Jadi insya-Allah sambungan malam ni dan riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka surat yang ketiga tu. Ujung bawah sekali. Barang siapa sembahyang subuh padahal ia berjamaah, kemudian maka duduk menyebut zikrullah ta'ala hingga naik matahari, maka disuratkan, yakni ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala baginya pahala seperti pahala haji serta umrah sempurna kedua-duanya. Allahu Akbar. Jadi lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut barang siapa yang sembahyang subuh, Allah. Tengok dalam hadis-hadis lain pun banyak berkenaan dengan sembahyang subuh ni, sangat banyak. Hadis-hadis Nabi menceritakan berkenaan dengan kelebihan dia. Jadi usahlah bila sesuatu Nabi beritahu semua, nak menggemarkan kita ni orang yang mendengar ataupun sahabat satu ketika hari itu. Nak menggemarkan sahabat-sahabat supaya jangan tinggal, bermudah-mudahan akan sembahyang subuh berjemaah. Pernah satu hari tuan-tuan muslim-muslimat, ketika di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat nama dia Sulaiman. Pada suatu hari Umar tak nampak dia sembahyang subuh di pagi hari tersebut. Lalu terdetik di hati Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, nak pergi ziarah, takut-takut sebab apa tak mari, tak hadir ni sembahyang subuh sebelum ni mari semua. Lalu pergilah Khalifah Amirul Mukminin ke rumah sahabat dia ni. Pergi tanya, rupa-rupanya dia terlena disebabkan apa? Kerana qiyamul lail di malam hari. Malam tu qiyamul lail, letih berdoa tuan-tuan, jadi subuh tu pakai tak mari. Jadi Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tengok sahabat tak mari sembahyang berjemaah, pergi hungar cari lalu. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab dah sentiasa melazimi semua sembahyang berjemaah ni. Ni orang kata ikatan antara hati-hati orang beriman ni.
Tak, supaya kita lah ahli jemaah ni. Tak nampak dia 3-4 hari ni pergi ke mana ni? Kau sakit, kau demam, kau lagu mana? Akan ada rasa nak bertanya. Jadi bila Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pergi ke rumah sahabat dia ni, bila dia tahu tak hadir sembahyang subuh berjemaah dan diberitahu pula bahawa letih berdoa semalam bangun qiyamul lail, maka pernah dia terdengar akan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut kelebihan orang yang sembahyang fardu subuh ni besar dia ibaratkan seperti dia sembahyang qiyamul lail sepanjang malam. Besar kelebihan dia. Nak banding dengan kita sembahyang qiyamul lail di malam hari tapi sembahyang subuh nafsi-nafsi sendirian-sendirian, maka lagi besar kelebihan akan sembahyang subuh secara berjemaah. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut man shalla isya'i fi jama'atan faka'annama qama nisful lail wa man shalla subhi fi jama'atan faka'annama shalla laili kulluh. Yakni Nabi sebut barang siapa yang solat isyak secara berjemaah, sembahyang isyak berjemaah, umpama seperti dia qiyamul lail, nisful lail, yakni separuh daripada malam. Allah besar tu sembahyang isyak. Dan Nabi sebut lagi barang siapa yang sembahyang subuh secara berjamaah faka'annama shallal lail kullu, ibarat dia sembahyang qiyamul lail sepanjang malam. Allahu akbar, besar kelebihan dia. Kita nak bangun sembahyang tahajud malam, Allahu akbar. Tak, bukan senang weh. Payah, tak belaga angin dengan nafsu, dengan hati kita ni. Bila tak belaga angin jadi payah lalu. Tak kira lah barang akhirat ke barang dunia ke. Bila hak tak belaga angin, oh payah. Kalau belaga angin, senang je nak buat. Tak. Bahkan bersungguh kita ikhtiar nak buat. Sebab apa? Kena dengan jiwa-jiwa kita ni tuan-tuan. Nak semayang sunat ba'diyah qabliyah 2 rakaat tak belaga angin. Tak, pakai tinggal gitu je. Walaupun ringan je. Tak siapa 20 minit kena molek. 5 minit habis-habis lama, 3 minit baca Al-Fatihah saja. Tak baca dah, surah pun tak baca, pakai Fatihah saja. Habis-habis lama 3 minit tapi tak belaga ni. Pakai tinggal pakai tak buat. Tak. Tapi kalau belaga angin 2 jam tak apa lagi. Alah kemainan kita. Tak. 3 jam tak apa lagi. Kalau dia belaga angin. Jadi sembahyang subuh ni Allah tak belaga angin jadi payah. Jadi payah, jadi berat dan seumpamanya. Banyak lagi lah faktor-faktornya. Tapi nak royak situ kelebihan dia besar tuan-tuan. Sembahyang subuh berjemaah dan sembahyang isyak berjemaah. Ataupun mudah katanya kita jagalah 5 waktu sembahyang berjemaah. Tak mampu nak jemaah di masjid, dah carilah balasah surah-surah hak dekat dengan rumah. Hak dekat rumah pun tak mampu juga. Tak ada arah lah kata. Cari di rumah. Di rumah pun tak ada arah juga. Ada harapan dalam kitanya. Tak. Tapi kau ke mana pun carilah masjid juga kau ke mana pun. Sebab laki-laki tak terlepas daripada masjid walaupun dia sembahyang di rumah. Kau ke mana pun. Kena ikhtiar juga. Tak boleh 5 waktu, 4 waktu. Tak boleh 4 waktu, 3 waktu. Tak boleh 3 waktu, 2 waktu. Tak boleh 2 waktu, 1 waktu. Tak boleh 1 waktu, bahan tanah terus awak ni. Pakai mati dah. Tak Allah lah. Seminggu sekali pun mujur Jumaat. Tak Allah. Marilah weh rumah Allah Ta'ala ni. Jangan duk sombong dengan rumah Allah ni. Pakat-pakat mari. Masjid kita kan, masjid kampung kita. Nak arak siapa dia mari. Orang jetih mari, minta maaf pakat tak mari. Orang jetih nak mari masjid Tampin ni, minta maaf. Hak jetih sendiri boleh tak pergi. Nah, apa dah lagi masjid jauh ni. Jadi kita ni masjid buat comel besarnya. Tak. Ada kipas besarnya.
Sepali kota dah kipas ni. Rumah kita pun tak ada kipas besar ni. Tak saya mari lagi. Akan datang ni mungkin masuk ekor pula ni. Pun tak saya mari lagi. Allahu Akbar. Jadi melazimilah akan masjid-masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jangan mudah-mudah, jangan sombong sangat dengan masjid ni. Tak. Biar ada kita orang laki-laki ke mana pun ke rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Besarnya kelebihan sembahyang subuh ni tuan-tuan. Sembahyang subuh, sembahyang 5 jemaah 5 waktu ni, insya-Allah mudah-mudahan kita boleh jaga dia. Semaklah pada hati, biar azam. Ya Allah, tolonglah aku nak jaga sembahyang jemaah ya Allah 5 waktu ya Allah. Azam pada hati kita. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila berazam, niat nawaitu kita serah tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala tolong. Jadi balik kepada riwayat hadis Nabi SAW yang Nabi sebut tadi berkenaan sembahyang subuh juga. Barang siapa yang sembahyang subuh secara berjemaah, kemudian dia duduk menyebut zikrullah. Maknanya dia berwirid. Lepas daripada sembahyang beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baca doa tembak lari, tak bukan lagu tu. Ada wirid-wirid dia. Sehingga kat sembahyang subuh ni dia kata sehingga naik matahari. Kalau tempat kita ni payahlah nak berlakunya zaman hari ni. Di tempat kita di tanah air Malaysia ni tak banyak tempat, kecuali di pondok-pondok madrasah-madrasah yang untuk guru amal benda-benda hak lagu ni. Nak ambil sabit pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Walik hak berlakunya dah tempat kita masjid ke surau ke balasah ke lepas main subuh tu bakal tembak dah lah. Sebab apa? Nak pergi kerja lagi. Tak. Tapi tak apalah. Sebab kerana ada perkara-perkara lain, pekerjaan-pekerjaan lain. Tapi nak royak sini, walau bagaimanapun jangan mudah-mudah kita tinggal akan wirid-wirid, zikir-zikir lepas pada semayang ni tuan-tuan. Biarlah kita nak sebut sikit. Ramai orang kadang-kadang dia pandang mudah je. Tak. Berkenaan wirid, berkenaan zikir lepas pada semayang ni. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memandang berat berkenaan dengan wirid zikir lepas pada semayang. Bahkan diajar kepada menatu dia, kepada anak-anak dia, dan diajar kepada sahabat-sahabat dia akan zikir wirid lepas daripada semayang ni. Kita mudah-mudah kita tinggal wirid zikir lepas pada semayang ni tuan-tuan. Kalau hak asah lagu ni pun kita tinggal tuan-tuan, hak berat-berat, hak tinggi-tinggi, oh lagilah susah nak buatnya. Dah. Jadi biar kita azam wirid zikir lepas pada semayang, jangan sekali-kali tinggal. Hak yang maksur, hak yang Nabi ajar pada sahabat-sahabat dia. Sahabat bila dengar Nabi ajar amal selalu, tak tinggal. Sebab apa? Nak rasa akan kenikmatan, akan kelazatan hak yang Nabi ajar, biar boleh amal dalam kehidupan seharian-harian sahabat. Pernah satu hari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah ni ada hak kaya, ada hak miskin tuan-tuan. Jadi sahabat-sahabat hak miskin ni dia pergi menghadap akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghadap Rasulullah sallam, mereka bertanya ataupun menyebut akan di kalangan ada sahabat-sahabat mereka ada pekerjaan yang bagus-bagus, rumah yang bagus-bagus, adanya kekayaan harta benda kebunnya ada. Kami ni tak ada apa-apa ya Rasulullah. Sedih sahabat ni, kita tanya Nabi SAW. Lalu Nabi kata, mahukah kamu aku ajarkan kepada kamu akan suatu amalan? Amalan ini besarnya fadilat dia, kelebihan dia lagi besar daripada kemewahan harta benda yang dimiliki oleh manusia-manusia. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, amalan apa ya Rasulullah? Lalu Nabi kata, jangan tinggal akan selepas daripada sembahyang. Di antaranya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wirid ataupun zikir-zikir lepas pada sembahyang. Lalu sahabat amal.
Termasuklah kepada menatu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau kita biasa dengar Nabi ajar kepada anak dia ataupun dikenali juga zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ni sebagai zikir Fatimah. Sebab Nabi ajar kepada anak dia dan menatu dia. Dan bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah di medan perang pun dia tak tinggal akan zikir-zikir ni. Sebelum daripada tidur dia tak tinggal, tuan-tuan. Allahu akbar. Jadi kita melazimilah akan zikir-zikir lepas daripada sembahyang. Allah SWT sebut, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ayat tu pula. Bukan ayat tu. Itu ayat lain tu. Allah SWT kata uzkurullaha dzikran katsira. Sebutlah Allah Taala banyak-banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Sebutlah Allah Taala ni banyak-banyak pada waktu pagi, pada waktu petang. Pagi pun sebut Allah, petang pun sebut Allah. Maknanya sebut Allah ni bukan sekadar mulut saja, bahkan dengan perkara-perkara lain. Menyebut Allah SWT tanda kita ingat Allah dalam kehidupan kita. Tangan ingat Allah, telinga ingat Allah, mata ingat Allah, mulut ingat Allah, hati ingat Allah. Ingat Allah dengan cara sembahyang, buat ibadat. Ingat Allah dengan baca Quran. Ingat Allah dengan berzikir. Macam-macam cara nak ingat Allah SWT. Tapi yang Nabi sebut dalam hadis dia ni, lepas pada sembahyang jangan mudah-mudah tinggal zikir walaupun dia sunat. Walaupun tok imam tak buat. Bukan tok imam kita. Dah, maka kita biar jadi pendinding, ambil sebagai pagar dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Jangan duk bergaduh. Hatta dalam kitab-kitab fiqh sebut, kalau kita tak sempat lah dikatakan wirid lepas daripada semayang, maka tuntutan sunat dia tu tak gugur. Maknanya kita boleh buat sama ada dalam keadaan berjalan, naik motor, naik kereta, boleh buat lagi. Tuntutan sunat dia tu tak gugur. Tapi kita pakai dok dah lah. Dah. Kalau pakai tak buat, pakai dok terus dah. Contoh kalau tok imam tak buat, anak makmum pakai tak buat. Contoh maghrib saat ni tok imam tak buat. Siapa dia jamin dia boleh sudah? Boleh sudah. Wirid ataupun zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Siapa dia boleh jamin? Kalau tok imam tak buat, tapi tok imam buat tadi. Tak. Kebanyakannya bila tok imam tak buat, pakai anak makmum tak buat berlaku. Ya gitu. Deh. Tapi tak wajib pun tok imam dia buatnya. Tak, mungkin tok imam dia buat secara nafsi-nafsi dia. Tapi nak wayaknya setiap orang tak kira lah, jangan mudah-mudah tinggal. Kalau tok imam buatlah, tolonglah. Sebab apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong anak-anak makmum supaya boleh ingat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam kitab Imam Syafi'i kata, dah kalau boleh ambil hak asal daripada hadis ataupun daripada zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hak tu lagi afdal. Tapi masyarakat kita orang Melayu ni, tuan-tuan, kalaulah tok imam tak buat, anak makmum pakai tak buatlah. Mudah katanya. Dah, tok imam baca kuat dah tu. Makmum pun Allah, kalau bila baca kuat pun tak boleh nak buat lagi. Kalau baca selusir, sama teluh lagi. Dah. Jadi kalau tok imam tak buat, confirm kebanyakan anak makmum tak akan buat. Jadi tok imam kalau boleh jangan tinggal sekali-kali akan wirid-wirid lepas pada sembahyang ataupun zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sekurang-kurangnya. Nak tambah zikir lain lagi tu tambahlah, tak ada masalah. Dah, nak sapa kepada naik matahari kalau subuh. Tapi sekurang-kurangnya. Lorak secara mana pun, ada program besar mana pun, kalau boleh jangan tinggal. Semak pada diri kita ataupun semak pada dalam
amalan-amalan ibadat selepas daripada semayang kita. Jangan mudah-mudah tinggal. Ni dak kadang-kadang bukan nak kata, bukan kata ketua iman dak. Tapi kebanyakannya berlakulah. Subuh mungkin buat tuan-tuan. Dak. Zuhur minta maaf lorak. Asar pakai dak tu. Gorek tengok atas waktu. Tanya kadang buat, kadang-kadang tak buat. Isyak lambat dah. Pakai tak buat. Kalau tak buat ni masjid mana? Masjid besar-besar. Bukan kata berdosa dak, tapi kalaulah pala jemaah tak buat, Allah, banyakkannya hak anak makmum pun tak buat jugalah. Bukan kata wajib dosa dak, tapi biarlah kita buat sebagai apa? Nak tolong anak-anak jemaah masuk dalam Allah Taala beritahu tolong menolong pada perkara yang beri kepada ketakwaan. Bakat-bakat tolong. Dan kalau tak iman tak buat, ada qada, ada hajat dia. Tu tak apalah nak agu mana dah. Lorak. Sakit perut tak imam ni. Dah. Dia tak buat ataupun tinggal. Kalau buat juga agak jawab dia terberok atas sejadah. Selok jawab dia. Sejadah-sejadah atas dobinya. Jadi dia tak buat tu kerana apa? Kerana ada sesuatu. Maka tak apalah. Ni jangan tinggal mudah-mudah. Bukan tak iman kita sini, tak iman tempat lain, di Morocco, di Bosnia, tempat jauh. Tak iman kita sini buat alhamdulillah. Dak sama-sama pakat tolong-menolong nak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan. Allahu akbar. Kita sendiri pun, orang perempuan pun sama. Orang perempuan dia semayang rumah dia, semayang zuhur ke, semayang asar ke. Maka wirid lepas semayang jangan tinggal ibu-ibu, mak-mak hak duduk rumah tu janganlah tinggal mudah-mudah. Sebab apa? Nak gati balik ataupun nak buat nyendah. Hak yang mulut kita duk popek tu. Nak gati balik, takut-takut ada dosa, kita sebut zikir lepas pada sembahyang, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mudah-mudahan boleh gati kalau adanya dosa-dosa kerana mulut-mulut kita ni tuan-tuan. Mudah-mudahannya. Ni gak pakai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pakai terus baca doa lalu. Jangan belorak lagu tu. Duduk nengus mata atas tikar sejadah. Muhasabah diri kita. Aku semayang tunggal-tunggal ni terima dah ya Allah, semayang aku ni ya Allah. Biar mari duduk kecek dengan Allah SWT lepas pada semayang. Maknanya luar pada semayang pun kalau boleh biar boleh ingat lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Biar boleh sebut lagi. Dalam semayang tu mungkinlah kita ingat dah Allah Subhanahu Wa Taala, kita ikhtiar, kita usaha dah. Tapi luar pada semayang pun biarlah boleh sebut, boleh ingat Allah Subhanahu Wa Taala juga mudah-mudahannya. Janganlah hanya dalam semayang je kita ingat Allah, luar semayang kita tak ingat Allah, tak hasil lagu tu. Jadi sebutlah. Sebut dalam hati kau ataupun sebut di mulut kau, ikutlah asalkan sebut ataupun buat akan zikir-zikir tersebut. Jangan mudah-mudah tinggal. Tak faham ke apa satu tahu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tak apalah. Kalau tak faham pun, kalau nak hak yang comelnya faham gapo dia. Subhanallah tu maha suci Allah, puji Allah Subhanahu Wa Taala, maha suci Allah daripada sifat-sifat terkurang. Daripada sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat kemuliaan Allah, sifat-sifat kamalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila pandang sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, nampak sifat kehinaan kita sebagai makhluk, gitu tadabbur dia. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Setiap apa yang berlaku puji-pujian ini ya Allah, balik kamu belaka ya Allah. Aku ni tak ada berhak langsung dipuji ya Allah. Puji-pujian tu balik kamu belaka ya Allah. Puji nikmat-nikmat hak yang Allah Taala beri. Pandang kok tu. Allahu akbar. Takbir, Allahu akbar, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maha gagah, maha hebat, maha besar ya Allah. Kita ni makhluk hinanya ya Allah, lemahnya ya Allah. Lagu tu.
Tadabbur akan zikir-zikir maksud-maksud tersebut. Dah kita tak faham, tak erti ni, dah maka sebut lagi lah. Imam Ghazali kata, daripada tak sebut langsung, daripada tak sebut langsung mulut-mulut kita ni zikir-zikir kepada Allah SWT, walaupun tak erti, tak tahu makna, maka sebut lagi lah. Mudah-mudahan adanya pahala-pahala secara borong terus sebagai ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi besar kelebihan orang yang jaga akan zikir-zikir wirid-wirid lepas pada sembahyang ni. Jangan mudah-mudah tinggal. Dalam kehidupan kita, sembahyang seorang ko, berjemaah 3 orang ko, 4 orang ko, buatlah, jangan mudah-mudah tinggal. Sebab pahala dia Allah tulis sangat besar, seperti mana pahala diberikan pahala haji dan umrah. Bahkan sempurna kedua-duanya. Allahu Akbar. Kita ni tuan-tuan pergi haji, pergi umrah, belum tentu Allah Ta'ala terima lagi. Tak tahu kita buat haji, buat umrah ataupun ibadat kita ni, tak tahu Allah terima ke Allah Ta'ala tak terima. Cuma ada tanda-tanda dia, Allah Ta'ala terima ataupun Allah Ta'ala tak terima. Kalau orang pergi haji, kalau orang pergi umrah, ada tanda-tanda dia, sama ada haji yang dia pergi tu jadi haji mabrur, ataupun umrah yang dia pergi tu dapat umrah yang mabrur, ataupun sebaliknya. Maka ada tanda-tandanya. Tanda dia lagu mana tuan-tuan? Tengok sebelum dari pergi dengan selepas dari pergi, ada tak perubahan-perubahan dalam kehidupan orang yang pergi buat haji, buat umrah tersebut. Kalau ke arah kebaikan, maka ada tanda-tanda bunga-bunga dia dipanggil. Sebelum pergi haji, tak lekat masjid, pergi juga 3 waktu, 2 waktu gitu je. Lepas pergi haji, pergi umrah, balik boleh lekat. Tu tanda Allah nak beri. Sebelum pergi haji, tak boleh nak jaga sembahyang sunat, ba'diyah, qabliyah. Lepas pergi haji, pergi umrah, pergi di tanah haram, pergi ziarah Raudah, ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziarah makam sahabat-sahabat. Sebelum pergi tak boleh nak jaga. Lepas daripada pergi, lepas pada balik boleh jaga sembahyang-sembahyang sunat tersebut. Allahu Akbar. Tu tanda-tanda dia. Allah buka jalan-jalan ibadat, jalan-jalan kemanisan, jalan-jalan ibadat dibuat di tanah haram. Mabrur, Allah terima akan amalan-amalan dia. Ni kita tak kadang-kadang pergi, sebelum pergi tak pergi sejik dah. Balik pagi haji, balik pada umrah, tak pergi juga. Dia pergi bukan hak kelas komang-komang, hak kelas package VVIP. Kalau haji 50,000 habis-habis murah. Kalau hak faham ratus-ratus ribu pun ada. Hak kita ni kelas-kelas tamu haji je. Hak nyipeh ada 15,000, 10,000. Hak dia ni pergi hak package VVIP. Tapi tak ada perubahan dalam kehidupan dia lepas daripada pergi haji, lepas pada balik haji. Sebelum dan selepas sama sahaja. Allahu Akbar. Kalau lagu tu lah tuan-tuan, haji kita ni haji hanya pada nama sahaja. Dapatlah gelaran orang panggil ayah haji. Dapatlah gelaran tersebut, tapi di sisi Allah SWT takut-takutnya tak ada akan ganjaran-ganjaran yang Allah SWT nak berikan pada kita ni. Allahu Akbar. Jawab dia lengoh saja, sia-sia saja amalan-amalan tersebut. Jadi biar bersungguh biar ada bunga-bunga, tanda-tanda Allah Ta'ala ni terima akan amalan-amalan kita. Sama juga ibadat-ibadat lain, sembahyang ke apa ke, biar berasa manis, biar berasa tak payah akan nak buat amalan-amalan tersebut. Tu tanda Allah Ta'ala buka jalan ibadat kepada kita tuan-tuan. Ni enggak berat semacam berasa. Kalau berat semacam tu payah macam nak kebuat tu tanda-tanda jauh lagi kita ni. Jadi lagu mana? Kena ikhtiar, kena usaha, kena sungguh. Biar tunjuk sungguh sikit dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ni berakhirat. Allahu Akbar. Sejeka kita hunggah ke dia, sedepa dia hunggah ke kita.
Tak. Hak dunia Allah Taala beri, kalau kita sungguh, hak akhirat sama telah lagi dia akan beri. Tak. Jadi minta mudah-mudahan Allah Taala beri akan keringanan pada tubuh badan kita ni nak buat amalan-amalan ni, mudah-mudahan. Jadi besar kelebihan pahala. Dapat sempurna kedua-duanya. Dan suatu riwayat yang lain lagi diperbuat oleh Allah Taala baginya, iaitu bagi orang-orang yang jaga sembahyang fardu berjemaah ni, di dalam syurga nanti, dalam syurga Firdaus, 70 mahligai daripada emas dan perak. Allahu Akbar. Orang-orang yang jaga Allah Subhanahu Wa Taala, jaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang fardu berjemaah, kelebihan-kelebihan dia di antara hak kita baca dah hak tadi tu, dan juga diberikan lagi pahala haji dan umrah, dan lagi diberikan akan mahligai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Habis-habis kurang 70 butir mahligai yang dibuat daripada emas dan perak. Apa dia mahligai ni? Istana, tuan-tuan, rumah. Luah dia lagu mana? Sayup sejauh mata memandang. Allahu Akbar. Luah rumah kita, tanah luk kita, sayup sejauh mata memandang, ke kanan, ke depan, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah belakang. Allahu Akbar. Tak saya lagi, tak saya berebut lagi kah? Dia cerita je ustaz ni, cerita ke mananya? Ada dalam kitab, dalam hadis sebut. Tak. Lah ni mungkin kita rasa cerita, tapi esok-esok bila Allah buka ainul yakin, bila tengok Allahu Akbar, baru jolok. Menyesal sungguh aku hari tu, masa duduk atas dunia tu menyesal sungguh, tak sungguh nak cari. Allahu Akbar. Besarnya tanah luk Allah Taala beri. Kita hak duduk atas dunia boleh tanah luk hak kerajaan bagi tu, Allah suka nak dah berasa. Tu boleh. Dah makan tahun nak ke boleh tu. Tapi sukanya hak tu baru tanah luk hak dunia. Hak yang kita tak boleh bawa dia masuk dalam kubur, tapi suka hati kita. Hak ni Allah Taala nak beri. Dalam tanah luk tersebut ada 70 rumah mahligai istana. Allahu Akbar. Boleh tahan duduk, boleh tahan masuk. Masuk kau ni tubik kau tu, masuk kau ni tubik kau tu. Allahu Akbar. Tak berasa nak lagi. Tawar lagi kita dengan tawaran-tawaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Taala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, hendakkah aku tunjukkan kepada kamu suatu bisnes, satu perniagaan yang dapat membebaskan diri kamu daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo dia? Beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bersungguh pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu mana bersungguh? Antaranya bersungguh cari Allah dalam kehidupan kita. Antaranya bersungguh dalam mencari jalan-jalan ibadat, jalan-jalan kemanisan, nak dapat kemanisan ibadat-ibadat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tawar. Walaupun Allah tawar lagu tu pun manusia tak jelera dia panggil. Tawar lagi, lecah lagi hati kita ni nak jelera, nak sahut akan tawaran-tawaran bonanza yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Banyak Allah Ta'ala nak beri kita ni. Cuma masa ni dia tak beri lagi. Di hari akhirat esok-esok. Dah tanah luknya nak beri. Dah rumahnya. Bayar ke tak? Tak payah bayar. Allah beri saja je. Tak payah waktu bik piti selesai habuk pun. Kalau hari ni nak tanah luk, tak ada piti minta maaf lah. Hak kerjaan nak beri tu pun waktu bik piti dulu. Dah. Bayar go tu bayar go ni dulu, nak ukur go tu ukur go ni dulu, habis 2-3-4 ribu dulu. Baru bolehnya gerang tu. Hak dunia, hak akhirat ni dengan jaga amal, dengan buat amal je Allah Taala nak beri dunia bahkan lebih lagi daripada tu. Allahu Akbar. Biar berasa nak attack, biar berasa hati kita ni aku nak attack ya Allah.
Dak. Walaupun ni orang kata ulama-ulama kata, kalau orang tasawuf kata ni ibaratkan gula-gula lah, nak supaya apa? Gemar akan beramal. Dak. Kita ni tak ada, memang ikut jalan tu. Dak. Kalau orang makam tinggi lain, tak peduli dah. Allah Ta'ala nak beri surga ko, Allah Ta'ala nak beri rumah mahligai ko, tanah luk dalam syurga ko, tak pedulilah. Sebab apa? Nak redha Allah SWT semata-mata. Waktu martabat makam tinggi lain, kita ni kelah-kelah tamada, kelah-kelah tengah lagu ni mudah-mudahan kita tahu Allah Ta'ala nak beri ganjaran lagu ni pun, biar rasa jelira pada hati nak boleh kira dah tu. Tak. Jadi fikirlah tuan-tuan, muhasabah lah. Tanah atas dunia ada dah kita ni 2 luk 3 luk, rumah ada dah, tapi akhirat ni belum tentu lagi kita ada, belum tentu lagi kita dapat, belum tentu lagi ada tertulis nama-nama kita di mahligai istana Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala nak beri kita. Siap belaka dah. Cumanya belum tentu nama kita ada ke tak lagi. Jadi ikhtiarlah, usahalah sementara Allah Ta'ala tak tarik lagi nyawa kita, Allah tak ambil lagi nyawa kita ni, ikhtiar. Supaya apa? Biar ada nama kita tercatat etek. Geran kita, tanah luk kita dengan Allah Subhanahu Ta'ala mudah-mudahan. Biar berebut ke juga hak ni etek ni. Ni duk berebut hak tanah luk atas dunia siapa? Dak. Borang-borang tu dak siapa? Lah berebut tu siapa? Koyok habis orang kata. Nak ke boleh tu. Bukan kata salah dak, tapi hak akhirat ni biarlah kita hambak etek, biar kita kejar etek dak. Allahu akbar. Jadi biar mari mikir, hak dunia aku ada belaka dah. Dak, tanah luk ada, rumah ada, rumah kedai ada, rumah tereh ada, musuh rakyat ada, dak, rumah PPRT ada. Rumah hak kita duduk separuh ada, burung duduk separuh pun ada belaka. Kita duduk di bawah burung, duduk di atas pun ada. Ada belakang kita ada. Fikir tak rumah akhirat ni, aku ni tak ada lagi ni. Kena carilah, kena ambil jalan kau ke mana pun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, masalu salawatil khamsi kamathali naharin jarin ala babin ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin hal yabqa alaihi wasakhun qalu illa ya Rasulullah ala ya Rasulullah qala kadzalika as-salatu maghsilu zunubi. Dan telah bersabda Nabi SAW, adalah sembahyang 5 waktu itu seumpama sungai yang mengalir, ia akan di hadapan pintu seseorang daripada kamu. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah akan datang sambung deh. Minta maaf lah 15 minit je lebih. InsyaAllah deh akan datang kita sambung. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.